Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Hanif bin Haji Hossaini Al-Majidi, dikenali juga sebagai Tengku Nara Paduka atau Pak Kunara. Dengan ini ingin membacakan penghakiman dalam Mahkamah Session di Kuala Lumpur, Guaman Sivil nombor WA-B-13CY-05/2022 bertarikh 22 Ogos 2023 dan perintah yang ini kandungan 74 bertarikh 13 Oktober 2023 terhadap defendant pertama iaitu Norhana binti Hanafiah yang turut dikenali sebagai Puteri Nur dan juga melalui akaun Facebook Pusat Terapi Ilhamiah. Tujuan kenyataan ini adalah untuk memaklumkan kepada umum bahawa defendant pertama telah diberikan penghakiman yang adil dan saksama dari Mahkamah yang Mulia. Penghakiman telah dibuat berdasarkan penelitian terhadap afidavit-afidavit dan ikatan dokumen-dokumen yang telah difailkan kepada pihak mahkamah dari kedua-dua pihak, plaintiff dan defendant. Pihak defendant pertama sepatutnya menghadirkan diri pada hari perbicaraan untuk mempertahankan hujah-hujah beliau, tetapi sebaliknya telah memilih untuk tidak hadir. Alasan yang diberikan kepada barisan peguam saya ialah saya tidak berminat nak layan kes ini. Dan bukannya alasan kesihatan, yakni sakit jantung, asma, seperti mana yang telah dinyatakan oleh defendant pertama melalui akaun Facebooknya bertarikh 15 November 2023. Kami juga telah mendapati bahawa defendant pertama berada di Kuala Selangor pada waktu perbicaraan dijalankan melalui posting di akaun Facebook beliau. Hakim Yang Mulia telah membuat keputusan untuk memberikan penghakiman terus di atas kegagalan defendant pertama hadir ke mahkamah dengan alasan yang munasabah. Akibat tindakan defendant pertama ini, beliau telah dikenakan kos sebanyak RM8,000 Malaysia. Selain daripada itu, penghakiman yang diterima adalah seperti berikut. Okey, saya akan bacakan dokumen penghakiman kepada yang tak biasa dengan penghakiman dan prosedur mahkamah. Ini ialah dokumen penghakiman. Okey. Jadi di sini dalam Mahkamah Session di Kuala Lumpur dalam wilayah Persekutuan Malaysia, Guaman Sivil nombor WA-B53CY-13-15/2022 antara Muhammad Hanif bin Hossaini Al-Majidi, plaintiff, dan Norhana binti Hanafiah, defendant pertama. Defendant kedua telah selesai urusan ini di luar mahkamah. Dalam mahkamah terbuka pada 22 Ogos 2023. Okay. Penghakiman. Tindakan ini telah dipanggil hari ini untuk bicara dengan kehadiran Muhammad Farhan bin Hamdan bersama Nakiyuddin bin Nazrin. Peguam cara plaintiff dan defendant pertama tidak hadir. Maka dengan ini dihakimi bahawa A. Ganti rugi am akan ditaksirkan. B. Ganti rugi teruk dan atau ganti rugi teladan akan ditaksirkan. C. Suatu injangsi terhadap defendant pertama daripada mengepus sebarang kenyataan bersifat fitnah, pengepusan, komen atau perkataan yang membawa kesan yang serupa dengan kenyataan bersifat fitnah tersebut di lembaran akaun Facebooknya, sebarang lembaran akaun Facebook awam, sebarang forum online dan penerbitan lain dalam apa jua cara sama sekali terhadap plaintiff. D.
Defender pertama menerbit dan atau diakibatkan untuk menerbit dalam cara yang menonjol suatu penarikan balik awam dan permohonan maaf yang jelas kepada plaintiff dalam terma yang diluluskan oleh plaintiff bagi tempoh 1 minggu di lembaran akaun Facebook defender pertama serta lembaran akaun Facebook awam pilihan plaintiff dan melalui suatu wawancara khas bersama mana-mana pengamal media pilihan plaintiff. Seterusnya E, faedah pada kadar 5% tahun atas semua award yang diberikan oleh mahkamah yang mulia ini dan tarikh pemfailan dari tarikh pemfailan saman sehingga keseluruhan jumlah tersebut oleh defender pertama kepada plaintiff dan kos dan F kos sebanyak RM8,000 Malaysia. Okey, jadi itulah penyataan penghakiman terhadap defendant pertama. Kemudian pada 13 Oktober 2023, Mahkamah Yang Mulia telah mengeluarkan satu perintah ke atas defender pertama seperti berikut. Okey, seterusnya dokumen perintah atau kandungan 74. Atas permohonan plaintiff yang didengar pada hari ini menurut penghakiman bertarikh 22 Ogos 2023 yakni lampiran 74 untuk suatu taksiran ganti rugi am dan teladan terhadap defendant pertama dan setelah meneliti affidavit sokongan yang diikrarkan oleh Muhammad Hanif bin Husainil Majidi pada 3 Oktober 2023 yakni lampiran 75 bersama hujahan bertulis plaintiff bertarikh 3 Oktober 2023 yakni lampiran 76 yang kesemuanya telah difailkan di sini. Jadi semua dokumen ni ada dalam mahkamah. Dan setelah mendengar Nakiuddin bin Nazrin, peguam cara bagi plaintiff serta dalam ketidakhadiran defendant pertama, maka adalah diperintahkan bahawa defendant pertama membayar kepada plaintiff seperti berikut. Jumlah perhakiman sebanyak RM50,000 Malaysia kepada plaintiff sebagai ganti rugi am dan teladan. Dan kedua, faedah pada kadar 5% setahun ke atas jumlah perhakiman daripada tarikh perintah ini sehingga tarikh penyelesaian penuh bertarikh 13 Oktober 2023. Jadi penghakiman tadi dan juga perintah ini dibuat sekali. Okey, itu yang perlu yang telah diberikan oleh mahkamah kepada saya. Seterusnya saya ingin bacakan sedikit tuntutan balas defender pertama bertarikh 28 Disember 2021 yang telah difailkan melalui pihak peguam beliau ketika itu. Okey. Di sini Perenggan ke-31, defendant pertama menyatakan bahawa nama Sukma Kencana merujuk kepada nama dari mahkota Raja-Raja Bunian dan juga merupakan nama pusat latihan yang ditubuhkan oleh defendant pertama untuk menyediakan khidmat perawatan terapi dan melatih bekas pesakit dalam aktiviti sunnah dan persediaan akhir zaman. Okey. Di sini ini merupakan satu penyataan yang jelas menyimpang dari syariat Islam dan bercanggah dengan Perlembagaan Pertubuhan Pemedang Seni Sukma Kencana Malaysia. Nombor pendaftaran PPM 0011007122021 Fasal 3 dalam kurungan 1, 5 dan 6. Okay, jadi di sini saya ada satu salinan Perlembagaan bagi Pertubuhan Induk Pertubuhan Pemedang Seni Sukma Kencana Malaysia. Fasal 3 saya bacakan. Tujuan dan matlamat.
Pasal 3 dalam kurungan 1, memperkenalkan, melestarikan dan memetabatkan pusaka bangsa Melayu yang merupakan seni kebudayaan turun-temurun yang hampir hilang ditelan zaman. Kurungan 5, menggalakkan aktiviti fizikal yang sihat dan memberi manfaat kepada jasmani, rohani dan emosi seorang pemedang. Dan dalam pasal 3 kurungan 6, membasmi dan menentang segala unsur tahyul dan kurafat yang tidak bersesuaian dengan etikad dan akidah Islamiah dalam seni bela diri Melayu. Okey, yang ni daripada dokumen Perlembagaan Pertubuhan. Tidak ada disebut pasal bunian langsung. Okey. Dan tidak menyebut aktiviti sunnah, tidak menyebut persediaan akhir zaman. Kemudian seterusnya perenggan 32. Nama sukma kencana tersebut telah digunakan oleh plaintiff tanpa pengetahuan defendant pertama selepas plaintiff mengambil keputusan untuk menamatkan perkhidmatan plaintiff sebagai pembantu defendant pertama. Okey. Defendant pertama sedar dan tahu bahawa nama sukma kencana telah digunakan sejak tahun 2018 lagi. Saya telah bentangkan 2 kertas kerja di 2 seminar bertaraf antarabangsa di USM, Universiti Sains Malaysia, pada tahun itu, selain menjayakan 3 seminar sehari asas seni pedang sukma kencana di Perak, Melaka dan Kedah. Seterusnya, kelas mingguan sukma kencana telah dijalankan di premis defendant pertama di Puncak Alam sehingga 2019. Jadi mana mungkin defendant pertama mendakwa beliau tidak tahu mengenai penggunaan nama sukma kencana dalam tempoh tersebut. Dan saya pula mengambil keputusan untuk menamatkan perkhidmatan dengan defendant pada tahun 2020. Okey. Seterusnya, perenggan 33. Sesungguhnya, seni sukma kencana adalah diasaskan oleh defendant pertama, di mana defendant pertama mempunyai pengiktirafan dalam bidang tersebut. Proklamasi plaintiff bahawa plaintiff merupakan seorang pakar pembuatan pedang Melayu dan dikenali sebagai guru utama dan pengasas seni pedang sukma kencana dan Nara Martial Arts Academy di dalam pernyataan tuntutan terpinda plaintiff adalah satu penipuan semata-mata untuk kepentingan peribadi. Okey. Jawapan saya kepada perenggan 33 ni. Defendant pertama juga mendakwa beliau pengasas sukma kencana dan mempunyai pengiktirafan dalam bidang tersebut. Okay, ini untuk makluman semua para penonton. Defendant pertama tidak pernah mengemukakan apa-apa bukti langsung untuk menyokong dakwaan beliau. Selain beberapa tangkap layar dan gambar yang di luar konteks dan tidak relevan. Beliau juga gagal untuk mengemukakan apa-apa bahan bercetak seperti kertas kerja, artikel, buku mahupun sijil berkaitan dengan seni pedang atau seni sukma kencana untuk membuktikan dakwaan beliau. Defendant pertama tidak pernah menunjukkan apa-apa gerak, buah atau jurus permainan pedang sama ada kepada saya ataupun kepada penuntut-penuntut seni sukma kencana atau di media sosial sepanjang pengetahuan saya. Sebaliknya, defendant pertama yang pernah meminta saya mengajar beliau seni pedang sukma kencana ketika di Puncak Alam dan juga di Melaka di antara tahun 2018 dan 2020. Walau bagaimanapun, beliau gagal memulakan latihan beliau kerana setiap kali saya menawarkan diri untuk mengajar defendant pertama, ada saja alasan yang beliau kemukakan untuk tidak belajar.
Sebaliknya, beliau mengeluarkan kenyataan bahawa beliau sedang mencari guru pedang yang sebenar untuk menggantikan saya yang kononnya belajar dan meniru dari sumber di internet. Okey. Seterusnya, perenggan 34. Dalam masa material, plaintiff telah membuat dakwaan melalui laman media sosial Facebook atas nama atau nama akaun atau page Seni Sukma Kencana bahawa Sukma Kencana merupakan keturunan moyang Syekh Latif dan juga tarikat pedang Naqsyabandiyah dari Perang Badar. Minta maaf, saya tak faham ayat ini. Sukma Kencana merupakan keturunan moyang Syekh Latif dan juga tarikat pedang Naqsyabandiyah dari Perang Badar. Jadi apa yang saya faham ialah dakwaan bahawa Sukma Kencana adalah tarikat pedang Naqsyabandiyah dari Perang Badar. Okay, ini juga adalah tidak benar. Saya tidak pernah menyatakan Sukma Kencana berkait dengan tarikat Naqsyabandiyah. Sebaliknya, penyataan saya ialah Syekh Abdul Latif Al-Khalidi dikatakan seorang syekh yang mengamalkan tarikat Naqsyabandiyah. Tarikat pedang yang dinyatakan dalam penerbitan berkaitan dengan Sukma Kencana membawa maksud jalan pedang atau the way of the sword dan tidak ada kena-mengena dengan mana-mana tarikat atau amalan dalam agama Islam. Kertas kerja bertajuk Tarikat Pedang di Sebalik Seni Gerak dan Seni Tampak, satu pendekatan dalam terhadap praktik dan falsafah seni Sukma Kencana telah dibentangkan di Seminar Serantau Falsafah dan Tamadun Sefata 2018 di Universiti Sains Malaysia. Juga turut diterbitkan dalam buku Wacana Epistemologi dan Estetika di Malaysia, terbitan penerbit UPSI tahun 2020 dan majalah Dewan Budaya edisi Mac 2021, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Okey. Ini merupakan buku tersebut. Wacana Epistemologi dan Estetika di Malaysia. Terbitan Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, Tanjung Malim. Sekiranya benar saya atau perguruan pedang Seni Sukma Kencana ini membawa ajaran sesat atau memesongkan, sudah tentu kami sudah dipanggil oleh pihak yang berwajib dan tindakan telah diambil. 2018 sampai sekarang, 5 tahun. Okey, seterusnya perenggan 36. Okay, yang ni berkaitan dengan perawatan. Plaintiff juga telah pada dan atau semasa membantu defender pertama telah meletakkan satu jumlah harga perawatan yang tidak munasabah kepada pesakit-pesakit defendant. Pesakit-pesakit. Defendant pertama dengan suci hati, percaya dan tidak pernah mengetahui berkenaan harga rawatan yang telah dikutip semasa plaintiff membantu defender pertama merawat pesakit. Hanya setelah plaintiff berhenti membantu defender pertama, ramai pesakit-pesakit yang membuat aduan berkenaan harga rawatan yang tidak munasabah yang dikenakan oleh plaintiff kepada mereka. Defendant mereservkan haknya untuk membuktikan pernyataan ini dalam perbicaraan penuh kelak. Okey, untuk perenggan 36 ni, defender pertama gagal membuktikan tuduhan beliau terhadap saya baik secara bertulis, lisan atau dengan mengemukakan saksi ketika perbicaraan. Kerana beliau gagal menghadirkan diri di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada hari perbicaraan. Sebaliknya telah ke Kuala Selangor untuk menikmati hidangan sate. Seperti mana yang beliau sendiri telah dedahkan dalam Facebook beliau pada 22 Ogos 2023. Okey. Seterusnya perenggan 37. Plaintiff juga telah pada dan atau semasa menjadi pembantu defendant pertama mengambil barang-barang kepunyaan pesakit
tanpa pengetahuan defendant pertama sebagai bayaran bagi mendapatkan rawatan dengan defendant pertama. Terdapat juga koleksi barang pesakit yang pernah diambil semasa pesakit mendapatkan rawatan dengan defendant pertama adalah rantai emas yang dianggarkan bernilai sebanyak RM5,000 kepunyaan ibu salah seorang pesakit yang dikenali sebagai isteri Cikgu Muin. Plaintiff mereservkan haknya untuk memanggil saksi-saksi yang berkepentingan bagi membuktikan pernyataan ini semasa perbicaraan di mahkamah ini kelak. Okey. Seperti perenggan 36 di atas, defendant pertama tetap gagal membuktikan segala tuduhan dan pernyataan beliau. Walaupun diberi peluang untuk berbuat demikian di mahkamah yang mulia. Sebaliknya, defendant pertama tidak pernah membayar gaji kepada saya sepanjang perkhidmatan saya dengan beliau selama lebih kurang 9 tahun 2 bulan. Beliau telah menjanjikan secara lisan bahawa akan membayar gaji saya sebanyak RM1,500 Malaysia sebulan. Sebaliknya, saya hanya menerima duit minyak sebanyak RM50 ke 100 setiap kali selepas sesi perawatan dilaksanakan di luar pusat rawatan beliau. Untuk makluman, saya terpaksa berulang daripada Puncak Alam ke Kelumpang sejak tahun 2017 sehinggalah 2020. Yuran perawatan sememangnya ditetapkan oleh defendant pertama dan saya selaku pembantu beliau hanya berurusan dengan pesakit untuk menyampaikan maklumat tersebut. Defendant pertama masih gagal mengemukakan apa-apa bukti yang relevan terhadap tuduhan beliau ke atas saya. Okey, ini jawapan saya kepada dakwaan defendant ya. Plaintiff seterusnya menegaskan bahawa perenggan 6 pembelaan defendant kedua, ini berkait dengan defendant kedua, tapi ayat yang sama, merupakan satu pembohongan nyata. Plaintiff menyatakan seperti berikut. 5.1. Segala urusan bayaran bagi rawatan pusat terapi ilhamiah adalah sepenuhnya diurus oleh defendant pertama. Plaintiff hanyalah pembantu yang dijanjikan bayaran gaji bulanan oleh defendant pertama. 5.2. Walau bagaimanapun, defendant pertama gagal dan atau abai untuk membayar gaji bulanan plaintiff secara teratur. Dan 5.3. Segala keterangan lanjut akan dikemukakan plaintiff pada hari perbicaraan kelak. Masalahnya dia tak sampai. Dia tak muncul. Okey. Seterusnya, segala perbelanjaan lain yang terpaksa saya tanggung seperti bil telekomunikasi, penyelenggaraan kenderaan dan perbelanjaan peribadi saya terpaksa saya tampung melalui menjual keris dan senjata warisan serta mengambil tempahan busanan tradisi. Defendant pertama juga pernah minjam wang daripada ibu saya dengan menggunakan saya sebagai orang tengah. Di sini saya ingin menyatakan bahawa selain daripada kos mahkamah RM8,000 Malaysia dan bayaran ganti rugi RM50,000 Malaysia, defendant pertama juga turut berhutang dengan saya lebih dari RM238,000 Malaysia sebagai bayaran gaji dan KWSP saya selama saya berkhidmat dengan beliau. Selain daripada itu, beliau turut berhutang RM175,000 Malaysia kepada ibu saya dan juga RM75,000 Malaysia keuntungan daripada projek Kidzania pada tahun 2012. Ini tidak termasuk barang-barang, buku-buku dan senjata-senjata saya yang beliau enggan pulangkan semula kepada saya. Jumlah keseluruhan bayaran yang defendant pertama perlu jelaskan kepada saya melebihi RM546,000 Malaysia. Sehingga penerbitan video ini, saya masih tidak menerima 1 sen pun daripada defendant pertama. Walaupun perintah mahkamah telah dikeluarkan,
Sebaliknya, beliau tetap dengan tindakan memfitnah, mengaibkan, menghasut orang ramai dan menjatuhkan maruah saya, isteri saya, ibu saya, keluarga saya, kenalan-kenalan saya dan juga Pertubuhan Pemedang Seni Sukma Kencana Malaysia selaku sebuah badan bukan kerajaan, yakni NGO yang berdaftar. Yang ini berkaitan dengan tuntutan beliau sebagai pengasas seni sukma kencana. Saya sekeras-kerasnya menyangkal dan menafikan keseluruhan fakta-fakta latar belakang yang dikemukakan oleh defender pertama di peringkat 6 hingga 8, lampiran 29. Wujud kepincangan fakta-fakta yang berat oleh defender pertama di mana saya dengan ini menyatakan seperti berikut. Saya mengulangi keterangan di perenggan 8, lampiran 7 dan perenggan 19.3, lampiran 25, di mana saya telah pada sekitar tahun 2018 memulakan kembali legasi warisan diperturunkan oleh moyang saya, Syekh Abdul Latif Al-Khalidi sebagai pengamal Tarikat Naqsyabandiyah. Maksudnya Syekh Abdul Latif ni yang pengamal tarikat, bukan saya, bukan Sukma Kencana. Dua, saya pada waktu-waktu material juga telah mempelawa defender pertama untuk berkolaborasi dan membangunkan persilatan pedang seni Sukma Kencana atas dasar status beliau sebagai ahli keluarga saya. Seperti mana saya cakap tadi. Yang ketiga, sebagai pertimbangan kolaborasi tersebut, kami telah bersepakat dengan perancangan bahawa saya merupakan pengasas dan guru utama bagi seni Sukma Kencana, manakala defendant hanya mengangkat dirinya pengasas Akademi Seni Sukma Kencana. Mengangkat dirinya. Nampak? Namun hakikatnya saya adalah merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam hebahan ilmu persilatan seni Sukma Kencana, operasi merekrut pelajar dan latihannya secara sepenuh masa tanpa sebarang penglibatan signifikan defendant pertama. 6. Saya juga ingin menegaskan bahawa sepanjang tempoh perkhidmatan saya sebagai pembantu defender pertama, saya tidak pernah diamanahkan oleh beliau untuk memegang dan menjaga kad ATM beliau. Itu yang didakwa. Saya selanjutnya menegaskan bahawa saya mempunyai saksi yang boleh mengesahkan prosedur penetapan harga dan penerimaan bayaran oleh pelanggan-pelanggan defendant, para pesakit lah. Kemudian seterusnya, saya hanyalah ditugaskan oleh defender pertama untuk menguruskan operasi urus niaga pusat terapi ilhamiah, termasuklah sebutan harga bersama pelanggan, kemasukan aliran tunai kepada akaun milik defender pertama dengan setiap rundingan bersama pelanggan-pelanggan adalah dalam pengetahuannya. Ini satu lagi isu. Dakwaan lamaran saya yang ditolak defender pertama tersebut adalah memalukan, mengaibkan dan sekerasnya dinafikan sebagai satu alasan bagi penamatan perkhidmatan saya sebagai pembantu defendant pertama. Okay. Di sini saya juga ingin katakan bahawa saya telah merisik defendant pertama pada sekitar tahun 2016. Di mana semenjak saya merisik defender pertama, beliau tidak pernah mengakui ikatan perhubungan kami pada setiap waktu material. Itu cerita dia sebenarnya. Saya ingin menegaskan bahawa penambatan perkhidmatan saya sebagai pembantu defender pertama adalah berikutan keperluan untuk saya memberikan komitmen sepenuhnya dalam mengembangkan ilmu persilatan pedang seni Sukma Kencana. Itu alasan utama. Defender pertama tambahan pula tidak pernah melibatkan diri secara aktif dalam pembangunan persilatan pedang seni Sukma Kencana.
Dan sebaliknya lebih menumpukan pada kerja-kerja perubatan melalui pusat terapi alhamiah sepanjang waktu-waktu material. Berkaitan dengan dakwaan defendant pertama bahawa beliau adalah pengasas seni sukma kencana. Ni dalam perenggan 21. Sebaliknya, defendant pertama adalah diletakkan dengan beban bukti yang kukuh untuk menyangkal sekaligus membuktikan bahawa beliau adalah merupakan pengasas sebenar terhadap persilatan pedang seni sukma kencana yang mana dia tak buat. Okey, saya seterusnya menyatakan bahawa perenggan 22 lampiran 29 adalah suatu penafian kosong daripada defendant pertama. Kenyataan fitnah tersebut jelasnya adalah satu usaha untuk menjejaskan reputasi dan nama baik saya selaku pengasas dan pengamal persilatan pedang seni sukma kencana. Defendant pertama gagal mengemukakan sebarang bukti yang menunjukkan bahawa beliau adalah merupakan pengasas sebenar terhadap seni sukma kencana. Okey, seterusnya mahkamah telah menetapkan penghakiman terhadap defendant pertama seperti mana yang telah saya bacakan di awal video ini. Beliau seharusnya berhenti membuat sebarang kenyataan fitnah, bersifat fitnah atau perkataan atau perbuatan yang membawa kesan serupa dengan kenyataan bersifat fitnah tersebut. Seterusnya, beliau perlu menerbitkan atau diakibatkan untuk menerbit dalam cara yang menonjol suatu penarikan balik awam dan permohonan maaf yang jelas kepada saya serta membayar kos dan ganti rugi yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Apa yang sedang dilakukan oleh defendant pertama ini telah melanggar perintah injangsi, iaitu perintah halangan terhadap beliau dan boleh dianggap sebagai menghina mahkamah. Saya harap kenyataan media ini dapat memberi pencerahan kepada para netizen dan mereka yang mengikuti perkembangan kami. Sekiranya masih terdapat sebarang kekeliruan dalam hal ini, bolehlah terus berhubung dengan saya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.